Pengenalan. AirAsia ialah syarikat platform perjalanan dan kewangan Asia Pasifik yang menawarkan pengangkutan udara, produk pelancongan dan percutian serta perkhidmatan kewangan. AirAsia bermula sebagai syarikat penerbangan tambang rendah dengan operasi di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan India, dan sejak itu telah mengangkut lebih 600 juta penumpang ke lebih 160 destinasi di Asia, Australia, Timur Tengah dan Amerika Syarikat yang dijenamakan baru sebagai Capital A Berhad, namun masih ada lagi mengekalkan untuk dikenali sebagai AirAsia. Isu dan permasalahan strategi. Aplikasi teknologi maklumat sistem dalam talian syarikat penerbangan AirAsia mencetuskan banyak isu untuk pelanggan dan syarikat dalam menjalankan operasi harian mereka dengan betul. Kutipan cukai lebih berkesan dan kos lebih rendah ini secara beransur-ansur mengganggu pelancaran syarikat itu boleh dijadikan dengan jayanya dan cakap. AirAsia ialah syarikat penerbangan termuka, namun ia terlalu bergantung kepada teknologi untuk menjual perkhidmatannya. Internet menyumbang 60% daripada jualan mereka. Berbanding dengan syarikat penerbangan yang lain, perkhidmatan yang mereka bekalkan agak terhad. AirAsia mempunyai sekatan pada klasifikasi tempat duduk yang boleh diakses oleh penumpang. Mereka tidak mempunyai tempat duduk kelas perniagaan seperti syarikat penerbangan mas. AirAsia hanya mempunyai tempat duduk kelas ekonomi yang tersedia untuk pelanggan mereka. Pelanggan dikenakan beberapa perbelanjaan tambahan oleh AirAsia. Sebagai contoh, jika pengguna ingin makan dalam penerbangan mereka mesti membayar kos tambahan. Kos makanan tidak termasuk dalam harga tiket. Tambahan pula disebabkan terlalu bergantung kepada IT, kaki tangan tidak melakukan pelbagai tugas tetapi mereka mesti memenuhi tanggungjawab yang pelbagai. Akibatnya, kaki tangan tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya kepada satu-satu pekerjaan. Analisis persekitaran AirAsia. Bahagian analisis melihat ada dua. Yang pertama, analisis dalaman. Yang kedua, analisis luaran. Faktor analisis dalaman mempunyai 4 bahagian. Yang pertama, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, teknologi. Politik. AirAsia, syarikat penerbangan tambang rendah Malaysia, telah dilaporkan kritikal untuk terbang ke luar Malaysia yang boleh dikaitkan sebagai faktor penghalang bagi operasinya. Pengurusan sumber manusia berada di bawah kritikan politik yang teruk kerana proses pengambilan adalah berdasarkan status kaum pemohon dan bukan yang merit mentah. Ekonomi. AirAsia, syarikat penerbangan tambang rendah Malaysia, telah dilaporkan kritikal untuk terbang ke luar negara yang boleh dikaitkan sebagai faktor penghalang bagi operasinya. Semasa kemelesatan ekonomi, organisasi ini dilaporkan memperkenalkan tiket kos rendah yang membantu dalam membangunkan reputasi yang diutamakan untuk organisasi. Kenaikan harga minyak mempunyai pengaruh yang besar terhadap operasi organisasi. AirAsia boleh dipersalahkan kerana kekurangan bantang kewangan daripada organisasi atau penaja yang mengahadkan prospek pelaburan organisasi. Teknologi. AirAsia telah mengutamakan perkembangan teknikal untuk menambah baik perkhidmatan dan operasi mereka. Pendekatan kepada teknologi menyokong organisasi dalam mengurangkan risiko dan kesukaran sambil turut menyokong penambahbaikan dalam perkhidmatan pelanggan. Pendekatan 5 Force Quarter digunakan untuk menjalankan kajian persekitaran makro terhadap organisasi tersebut. Sosial. Memandangkan organisasi beroperasi secara meluas, merentasi berbagai kawasan, orang yang dari pelbagai latar belakang mampu membayar pembelanjaan yang berkaitan dengan lokasi dan mata wang mereka. Taraf hidup dan cita rasa orang berbeza
membolehkan mereka membiayai penerbangan tambang rendah yang mewajarkan kebahagiaan pelanggan. Analisis luaran. AirAsia telah bersaing dengan syarikat penerbangan tambang rendah yang terkenal seperti Jetstar Airways, Tiger Airways, Jar Express dan Air Arabia. AirAsia pernah menawarkan pakej perkhidmatan pada harga yang agak rendah. Malaysia Airlines dianggap sebagai syarikat penerbangan bendera negara. Ia terutamanya terdiri daripada dua syarikat penerbangan subsidiari utama, Maswi dan Fire. Strategi formulasi. Strategi formulasi AirAsia boleh dianalisis melalui analisis SWOT, iaitu kekuatan. Ia dapat dilihat mempunyai reputasi yang kukuh di kalangan pesaing, pelanggan dan pasaran pertubuhan itu. Dari segi persaingan pasaran, imej organisasi adalah tetap dan berjaya. AirAsia telah memperoleh reputasi sebagai organisasi terkemuka di kalangan syarikat penerbangan tambang rendah yang menunjukkan kehadirannya di rantau ini. Organisasi itu dilihat memperoleh pasukan pengurusan yang berkesan dan disepadukan dengan kerajaan dan peneraju industri penerbangan. Antara kelemahan yang dihadapi oleh syarikat AirAsia ialah oleh kerana kekurangan kemudahan sedemikian, organisasi telah mengambil sumber luar penyelenggaraan dan pembaikan. Di samping itu, kemudahan pengubahsuaian, pembangunan dan pemulihan bekerjasama dengan organisasi yang lain. Organisasi sering menghadapi aduan dan cabaran pengguna yang sukar diselesaikan dengan cepat dan mengakibatkan ketidakpuasan hati pelanggan. Oleh kerana organisasi memberi tumpuan untuk menyediakan caj berpatutan yang terendah kepada penggunanya, keupayaan organisasi untuk mengekalkan penerbangan tambang rendah adalah penting. Antara peluang yang diperolehi oleh syarikat AirAsia ialah pelaksanaan dasar langit terbuka ASEAN membuka prospek pengembangan dan peraturan penerbangan seragam di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang memberi manfaat kepada organisasi. AirAsia boleh bekerjasama atau membentuk usaha sama dengan pesaing untuk mengurangkan pesanan sambil meningkatkan potensi pertumbuhan dan keuntungan. Penduduk Asia merangkumi sebilangan besar orang kelas pertengahan dan mampu membeli syarikat penerbangan tersebut. Antara ancaman yang dihadapi oleh syarikat AirAsia ialah perbadanan itu tidak mempunyai kawalan ke atas beberapa caj dan kos yang dikawal oleh pihak berkuasa kerajaan dan syarikat penerbangan yang boleh mengakibatkan kehilangan besar pendapatan dan konsistensi organisasi. Keuntungan organisasi ini telah memberikan peluang kepada pesaing baru dan ini menimbulkan bahaya kepada keuntungan jangka masa panjang AirAsia. Cadangan kehadapan. Cadangan pertama, mengekalkan harga tiket yang murah, iaitu persaingan yang semakin meningkat dalam sektor penerbangan akan menyebabkan kebimbangan yang besar. Dan objektif semasa syarikat adalah untuk mengekalkan premis utama memastikan perjalanan adil semurah mungkin supaya orang yang mempunyai kedudukan kewangan yang lemah juga boleh terbang atau menaikinya. Cadangan yang kedua iaitu meneruskan model perniagaan yang menjimatkan kos, iaitu strategi jualan langsung. Hal ini akan menyebabkan penjimatan kos yang besar kerana yuran komisen yang dibayar kepada ejen pelancongan dapat dijimatkan. Contoh strategi jualan langsung yang diperkenalkan oleh AirAsia ialah jualan secara internet, pusat hubungan dan jualan masuk lapangan terbang.